Soalan alih bentuk komunikasi kali ini ada pelbagai pola. Ada pola perubahan, ada pola perbandingan dan ada pelbagai faktor yang perlu dikenal pasti. Apakah keyword yang sesuai dengan bentuk soalan seperti ini? Dan berapa format jawapannya? Cuba teka. Welcome to YouTube channel Zalina Basri. Langkah pertama, kita baca soalan bersama-sama. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, jelaskan keadaan kedatangan peserta program Malaysia Rumahku Kedua mengikut negara dari tahun 2011 hingga tahun 2013. Jelaskan fakta fizikal yang mempengaruhi penyertaan peserta program tersebut. Okey, itu soalan yang akan kita jawab pada hari ini. Langkah kedua, kita tentukan kehendak soalan. Baik, sekarang kita akan tentukan kehendak soalan daripada soalan yang diberi. Okey, kita dapati pada ayat yang pertama, jelaskan keadaan kedatangan peserta. So, keyword dia di sini ialah keadaan. Okey, jadi keadaan itu dia tidak menentukan sama ada kita perlu buat pola ubah atau pola banding. Jadi, dia terlalu umum. Okey, jadi seperti biasa, bila dia terlalu umum, tidak spesifik, jadi kita akan menjawab soalan ini dengan menggunakan kaedah pola umum, iaitu satu pola perubahan dan satu lagi pola perbandingan. Okey, seterusnya dalam ayat yang kedua, jelaskan faktor fizikal yang mempengaruhi penyertaan peserta program tersebut. Okey, jadi kehendak soalan yang kedua ini mintakan faktor-faktor kenapa faktor-faktor fizikal ini. Faktor fizikal. Okey? Selesai untuk kehendak soalan. Langkah ketiga, kita tentukan analisa data. Okay, seterusnya kita akan tentukan analisa data berdasarkan kepada jadual yang diberi. Okay, jadual ini menunjukkan bahawa data yang diberi terdapat nama negara dan juga terdapat 3 tahun. Okey, dan juga data yang lain yang diberi ialah jumlah mengikut negara dan jumlah mengikut tahun. Jadi maklumat yang diberi sangat lengkap dan kita boleh menyelesaikan soalan ini dengan mudah. Okey, untuk kita selesaikan mengikut analisa perubahan pun boleh dengan lengkap, dan kita boleh juga menganalisa data mengikut pola perbandingan juga dengan lengkap. Okey, jadi tak ada masalah. So, kita teruskan. Kita mulakan dulu dengan menyelesaikan dengan menganalisa data mengikut pola perubahan. Okey, daripada jadual ini kita tentukan dahulu pola perubahannya. Okey, kita lihat di sini negara Asia pada dari tahun 2011 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan dari segi bilangan peserta programnya. Okey, makin lama makin meningkat bilangannya. Okey, seterusnya bagi negara Eropah juga bilangan peserta program semakin meningkat. Amerika Syarikat juga meningkat, negara Oceania juga meningkat, dan Afrika juga meningkat. Okey, jadi kelima-lima buah negara ini mengalami pola peningkatan ataupun meningkat dari tahun ke tahun ataupun meningkat secara berterusan dari tahun 2011 hingga tahun 2013 bagi mengikuti program Malaysia Rumah Kedua. Okey, jadi dah selesai untuk pola perubahan. Okey, sekarang kita nak tentukan pola perbandingan.
Okey, jadi kita tentukan pola perbandingan ini mengikut negara. Sebab jika dilihat dalam soalan, keadaan kedatangan peserta program Malaysia Rumahku Kedua mengikut negara dari tahun 2011 hingga tahun 2013. Jadi keywordnya di sini ialah mengikut negara. Oleh itu, kita akan lihat jumlah peserta yang datang mengikut negara. Jadi kita akan tengok jumlah yang di sebelah kanan tu. Okey, kita akan tengok jumlah di sebelah kanan. Yang paling tinggi berapa, negara mana, yang paling rendah negara mana. Okey, jadi dalam jadual ni menunjukkan negara yang paling tinggi ialah negara Asia, iaitu 8,491 orang peserta, dan yang paling rendah ialah daripada negara Afrika, okey, dengan 168 jumlah orang peserta. Okey, jadi kita pun dapat jawapan ataupun dah dapat menganalisa data mengikut pola perubahan dan juga pola perbandingan. Okey, nak buat perbandingan yang lain? Boleh juga. Oh, maaf. Ada sedikit cikgu terlepas pandang di situ. Bagi negara Eropah, pola perubahannya mengalami pola tidak konsisten. Okey, iaitu 281 tahun 2011 menurun kepada 270 pada tahun 2012 dan meningkat semula kepada 329 orang peserta pada tahun 2013. Jadi, yang lain semua meningkat kecuali negara Eropah, pola perubahannya ialah tidak konsisten. Sorry, cikgu terlepas pandang. Okey, dari segi jumlah keseluruhan untuk pola perubahan, kita lihat di sini jumlah keseluruhannya juga meningkat daripada tahun 2011 kepada tahun 2013. Okey, jumlah perubahannya meningkat. Okey, jadi kita dah selesai menentukan analisa data pola umum, iaitu kita buat negara iaitu Eropah, pola tidak konsisten. Dan yang ketiga, kita dapat tentukan pola perbandingan yang paling tinggi ialah daripada negara Asia dan yang paling rendah ialah daripada negara Afrika. Okey, kita juga boleh menentukan pola perbandingan mengikut tahun ataupun mengikut negara. Dari tahun 2011, 2012 dan 2013, negara yang paling ramai pesertanya ialah daripada negara Asia, dan negara yang paling sedikit pesertanya dari tahun 2011, 12 dan 13 ialah daripada negara Afrika. Okey, ini mengikut jumlah keseluruhan, mengikut negara. Okey. Dah selesai analisa data kita. Okey, langkah terakhir kita tentukan analisa pengetahuan. Baik, kita akan tentukan analisa pengetahuan. Okey, kali ini kehendak soalannya di sini ialah tentukan faktor fizikal yang mempengaruhi peserta program Malaysia Rumah Keduaku. Okey, jadi kenapa ramai peserta daripada negara-negara luar semakin tahun semakin ramai menyertai program ini, menjadikan Malaysia sebagai rumah kedua mereka. Okey, apakah faktor fizikal yang mempengaruhi kedatangan mereka ke Malaysia? Okey, jadi jika kita lihat, kalau kita pun nak pergi ke luar negara, kita akan pastikan negara tu mempunyai kemudahan yang cukup, infrastruktur yang baik, kan? Dan yang paling penting dalam zaman ini, yang paling penting ialah kemudahan telekomunikasi yang moden. Okey, turun-turun aja dekat airport, kita akan cari internet dulu, kan? Okey, jadi itu mestilah menjadi salah satu daripada faktor fizikal yang akan dicari oleh peserta program ini. Okey, selain daripada kemudahan lain seperti pengangkutan, tempat tinggal, apa lagi, infrastruktur seperti jalan raya, kan? Itu mesti menjadi antara pilihan kita lah kalau kita nak pergi ke luar negara. Okay, jadi kita lihat kenapa peserta daripada luar negara untuk program Malaysia Rumah Keduaku ni pilih semakin ramai menyertai program ini. Okay, kita lihat di sini
Yang pertama, faktor fizikalnya ialah sistem infrastruktur yang lengkap. Infrastruktur tu apa? Contoh infrastruktur seperti itulah jalan raya, kemudahan elektrik, air, rumah dan apa-apalah yang lengkap, yang kalau kita duduk tu kita selesa je. Itu infrastruktur. Okey, lagi yang kedua, sistem telekomunikasi yang moden. Kan macam kita cakap tadi. Okey, jadi pelajar mesti dah tahu apa tu telekomunikasi kan. So boleh jelaskan dan huraikan dengan baik nanti. Okey, seterusnya sistem pengangkutan yang mudah dan cepat. Okey. Kan kalau kita tengok kat Malaysia sekarang, kita dah ada sistem pengangkutan seperti kapal terbang yang tambang murah ada, lapangan terbang yang baik, yang moden, yang lengkap. Lagi kita ada jalan raya yang baik, tak ada yang berlubang-lubang sangat, ada highway, ada jalan kereta api, lagi apa lagi, senanglah, semua senang nak dapat kat sini. Dan akhir sekali, faktor fizikalnya ialah keadaan iklim yang kondusif. Apa iklim dekat Malaysia yang tak sama macam iklim dekat negara lain yang menjadi peserta kepada program ni. Okey, peserta kat dalam program ni ialah daripada negara Asia, Eropah, Amerika, Oceania, Afrika. Okey, jika dilihat program negara mereka ni, iklimnya tak sama macam Malaysia kan. Jadi itu antara faktor fizikal kenapa mereka menyertai program ini. Okey, jadi diharap pelajar dapat menulis huraian yang baik, yang lengkap, yang jelas supaya dapat markah yang tinggi nanti. Okey, kalau kamu huraikan terlalu simple, 2 ayat je, ayat idea 1, ayat huraian 1, nanti markah pun simple lah. Kalau huraian 2, mungkin kamu dapat 1, rugilah kan. Jadi berikan huraian yang lebih. Kalau ada contoh, berikan contoh yang jelas, yang popular. Okey, okey, itu saja untuk analisa pengetahuan kali ini. Dah siap alih bentuk komunikasi kita. Okey, kita dah pun selesai menentukan jawapan bagi soalan alih bentuk komunikasi kali ini. Okey, untuk perenggan pertama kita tentukan analisa data pola perubahan, perenggan kedua analisa pola perbandingan. Okey, dan yang ketiga analisa pengetahuan. Okey, kamu boleh pilih infrastruktur ke dan sebagainya. Dan yang keempat analisa pengetahuan juga, seperti sistem komunikasi ataupun keadaan iklim. Okey, dan akhir sekali nanti letakkan kesimpulan yang cukup. Boleh buat 2, 3, 4, 5, 6 ayat pun boleh, tapi jangan panjang sangat lah. 2, 3, 4, 5 tu dah cukup dah, yang menjelaskan tentang program Malaysia Rumah Kedua-Ku ni. Okey, kerana ia mempengaruhi markah rumusan kamu. Okey, dah selesai. Kita jumpa lagi dalam kelas ulang kaji yang akan datang. Bye. Thanks for watching.